Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Anak-anak SPM 2021. Kita hari ini sambung pembelajaran kita. Cikgu rakam video ini untuk anak-anak cepat memahami, cepat menguasai dan tidak ketinggalan dalam kaedah memahami fakta dan cara menjawab. Tajuk kita hari ini anak-anak, dalam kesibukan abang-abang SPM 2020 ketiga, kita tengok tajuk kita hari ini, iaitu ciri-ciri perlembagaan persekutuan. Jadi bila kita tengok perlembagaan, poin utama sini adalah ni, ciri. Ini poin utama. Dan kita kena lari pula kena faham tentang perlembagaan. Apa itu perlembagaan? Kalau soalan tanya, apa itu perlembagaan? Di situ dah ada jawapan. Apa itu perlembagaan? Kita kata di sini nampak jawapan dia. Perlembagaan ialah cikgu garis dengan warna merah. Senang kita nak ingat. Peraturan tertinggi dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Ada dua situ. Jadi mungkinlah dua markah. Cikgu letak arrow ni bagi jelas, bagi faham. Okey. Ada dua situ. Jadi kalau kita tengok perlembagaan ni, dia menjadi rujukan dulu dan sekarang lah. Kalau kita ada perlembagaan ni bermaksud negara kita akan lebih dihormati, disegani. Bukan saja negara sekeliling, tapi negara di dunia. Kita tengok ada dua di sini. Ada dua ciri. Satu, cikgu garis di sini warna biru, ialah tradisional. Satu lagi moden. Kita tengok yang tradisional ni. Ciri tradisional kita. Apa yang ada dalam ciri tradisional? Maksudnya tradisional ini dia ada zaman raja-raja Kesultanan Melaka dulu lagi awal. Okey, nampak? Dia sejak berabad-abad. Nampak itu ya? Berdasarkan pemerintahan beraja. Kita bayangkan Kesultanan Bayu Melaka lah. Dan sultan ini merupakan perintah yang berdaulat dan memiliki kuasa penuh. Dulu kan tak boleh kita engkar perkataan raja sebab kita ada satu tulah, takut. Ketulahan. Nampak? Okey. Kalau soalan tanya kesultanan. Yang kedua kita nampak, setelah kita merdeka 1957, sistem beraja ni terus. Sistem beraja diteruskan dan kita mengekalkan satu sistem yang kita panggil sistem raja berperlembagaan dan dibantu dengan konsep berparlimen. Kita nampak. Di sini pelajar kena faham tentang kuasa yang di Pertuan Agong. Cikgu letak sini. Kalau soalan tanya. Jelaskan kuasa yang di Pertuan Agong. Okey. Nampak situ Okey, kalau kita tengok kuasa yang di Pertuan Agong, kalau KBSM dia detail yang ini. Yang di Pertuan Agong ni ketua negara, apa dia? Kuasa dia? Mengampun. Menangguhkan hukuman. Orang yang dah ada kesalahan mahkamah, Agung boleh melewatkan hukuman. Dan membuat kuasa pelantikan. Kuasa pelantikan ini bagi jawatan utama negara. Utama ni maksudnya Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok di sini ada berapa jawapan? Ada 1, 2 dan 3. Okey. Ini di peringkat pusat. Di peringkat kerajaan negeri, cikgu letak warna lain, di peringkat negeri kita ada raja juga. Raja sebagai ketua negeri. Tadi Agung sebagai ketua negara. Hampir sama saja. Ada kuasa mengampun, ada kuasa menangguhkan hukuman kepada mereka yang disabitkan kesalahan. Jadi kita nampak di sini betapa tingginya martabat raja sebagai satu lambang kehormatan yang perlu kita lihat
sampai hari ini. Nampak? Bila kita kata raja ni berada di satu tahap yang tinggi, semua penganugerahan besar-besar, Datuk Seri misalnya, kalau dapat daripada raja, hebatlah. Nampak ni? Baginda boleh mengurniakan anugerah. Itu pula anugerah. Bukan tengok Datuk Seri saja. Penghormatan, bintang kehormat, anugerah tertinggi macam negara kita Tun tinggi. Datuk biasa, Datuk Seri, Tan Sri. Nampak bintang, ada bintang-bintang. Mungkin pada hari ulang tahun tertentu, misalnya tentera dapat bintang kehormat. Kita menyelamat orang dapat bintang. Bintang Ksatria misalnya. Seronoknya. Nampak? Ini pelajar kena ingat yang atas ini ialah di peringkat pusat. Ini pusat. Pusat cikgu dah detail hari tu. Pusat apa? Pusat ni macam di Kuala Lumpur lah. Pusat. Dan bawah ini adalah peringkat negeri. Kita nampak ada dua situ. Okey, baik. Yang kedua ialah ciri moden. Nanti bersambung tu. Tengok ciri moden. Okey, apa yang ada dalam ciri moden? Apa yang ada dalam kerajaan persekutuan? Kerajaan kita lah persekutuan ni. Kita tengok antara perkara utama yang ada di situ, kita ada sistem kerajaan persekutuan. Yang dalam sistem ini, kita tengok kerajaan dan negeri. Kerajaan persekutuan Kuala Lumpur, kerajaan negeri contohnya Perak, dia ada kuasa autonomi tertentu. Kuasa autonomi. Bila Malaysia dibentuk 1993, kuasa autonomi, kuasa tertentu. Negeri kuasa, kerajaan persekutuan pun ada kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua muka surat sebelah lah. Sebab buku ni kita scan. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, disambung kan? Pergi muka surat sebelah. Agama Islam. Dalam kita tengok agama Islam ini, pada zaman awal pendudukan British, raja di negara Tanah Melayu tidak menerima nasihat daripada British. Kita nampak. Raja tidak perlu menerima nasihat daripada British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Maksudnya British tak campur tangan. Yang berkaitan dengan hak kedaulatan, adat istiadat, British tak campur ni. Agama Islam. Dan walaupun dalam Melayu Union ada sedikit campur tangan, contohnya dalam bab zakat dan sebagainya. Nampak? Agama Islam ini, kita tengok, diletakkan di bawah kuasa raja. Kuasa raja masing-masing. Kalau negeri yang tak ada raja, negeri-negeri empat tu macam Sabah, Sarawak, kita tengok tak ada raja apa lagi. Pulau Pinang, Melaka. Kita nampak wilayah-wilayah ini di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Itu yang kedua. Kita nampak di sini kan. Agama Islam tadi berkaitan dengan pemberian kerajaan autonomi. Yang ketiga ni, kewarganegaraan. Dah ada di sini, cuba jeling sikit soalan ni. Nampak? Dia tanya soalan, kalau nak tanya, inilah. Jelaskan kuasa yang di-Pertuan Agong. Nyatakan ciri moden. Kerajaan persekutuan, agama Islam, kewarganegaraan. Ini fakta. Yang ini fakta. Cikgu tulis balik ini. Ini fakta. Huraiannya mana? Kalau kita tengok huraian, cikgu letak warna hijau lah senang. Huraian kewarganegaraan ni, apabila kita melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu selepas dalam Melayu Union, ada konsep jus soli, ramai marah-marah, kita tengok tidak terdapat kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Kita okey. Di sini ada dua benda yang pelajar kena tahu. Satu ialah rakyat raja dan rakyat British. Nampak tu. Rakyat raja dan terdapat juga penduduk yang mendapat kerakyatan British sekiranya mereka lahir di negeri Selat.
Nampak tu dan kita nampak dalam pembentukan kita sampailah hari ini selepas merdeka, selepas pembentukan Malaysia, taraf kewarganegaraan bila lepas merdeka tu sama bagi rakyat. Sebelum ini mungkin kita tengok kadang-kadang kita terbaca cerita tok dia berasal daripada negara lain ni, tapi akhirnya dapat menjadi warga negara Malaysia. Tetapi selepas merdeka, khususnya selepas pembentukan Malaysia, kewarganegaraan sama. Okey. Nombor 2. Nombor 3, bahasa. Bahasa pendeklah. Senang cerita bahasa Melayu Lingua Franca. Yang ni cikgu tak nak letak banyak sangat. Dan bukan setakat Lingua Franca, dia hari ini menjadi bahasa kebangsaan bagi negara kita. Okey. Dan yang keempat, ini yang penting ni. Bagaimana dengan kedudukan orang Melayu? Bagaimana dengan kedudukan orang Melayu? Sebelum merdeka, kita tengok pada waktu itu orang Melayu ni majoriti. Melayu dan Bumiputera adalah di bawah kuasa raja. Ini sebelum merdeka dan ketua. Tapi bila kita dah merdeka, yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara, dia akan bertanggungjawab untuk memelihara hak istimewa ke orang Melayu, Sarawak dan kepentingan kaum lain. Bukan orang Melayu saja. Setiap kaum pun dijaga. Itu uniknya negara kita ni kan. Sebab kita ni masyarakat yang berbilang kaum dan sebagainya. Nampak? Ada 5 kan? Kita tengok balik. Kerajaan Persekutuan. Yang mudah, Kerajaan Persekutuan. Bahasa Melayu. Agama Islam. Warga negara. Dan sebagainya. Baik. Itu ciri tradisional. Okey. Tengok balik. Okey. Itu yang pertama. Kita nampak sini kan. Ciri tradisional 1. Okey. Ciri moden 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Seterusnya ialah sistem demokrasi berparlimen. Kita tengok ni. Kan? Tadi tengok tadi panjang kan? Kerajaan Persekutuan, ciri moden. Okey. Kita nampak muka surat ini. Dia sambung tentang demokrasi berparlimen. Kita raja berperlembagaan. Demokrasi parlimen cikgu dah terangkan sebelum ni siapa jadi ketua, siapa yang menguruskan, siapa yang memilih. Dia dipilih melalui pilihan raya. Kebebasan kepada rakyat pilihlah. Yang 5 tahun sekali. Kita yang pilih dan dibantu dan diuruskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Ini badan bebas. Dia tak terikat. Dia menguruskan pilihan raya kecil, pilihan raya umum ni pilihan raya semua lah. Dia nak memilih wakil penduduk bagi persekutuan. Ini 5 tahun sekali. Dan kerajaan negeri. Yang ini kita panggil parlimen. Yang ini kita panggil DUN. Dewan Undangan Negeri. Nampak dalam sudut informasi tu. Sebelum pembentukan Malaysia, Sabah dan Sarawak, sistem pemilihannya secara tidak langsung. Tak tetap lah sistem pemilihan pilihan raya tu diadakan melalui 1969. Sabah 67. Kita nampak jadi uniknya kita Dan di sini kita nampaklah perlembagaan persekutuan ni unik. Dalam poin ini kita nak tengok keunikan. Apakah keunikan ciri-ciri perlembagaan negara kita? Ada 2. Tadi moden dan tradisional. Jadi tanggungjawab rakyat inilah. Inferennya kita perlu mematuhi undang-undang bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup. Kalau kita nak tenang, hormatlah negara kita. Hormati lambang. Hormati pemerintah. Okey. Itu saja pendek je. 2 muka surat dia belajar. 28. Nampak ni? Muka surat 28 kita belajar tentang kesultanan. Ciri moden. Ada banyak situ. Kita belajar tentang sistem demokrasi. Selesai bahagian ini. Okey. Terima kasih. Terus menyokong, like, komen dan subscribe channel Santai Sejarah SPM. Okey, teruskan belajar walaupun